Yeah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita lihat lorong ataupun jalan yang keenam yang dilalui oleh syaitan untuk masuk dalam tubuh anak Adam ataupun tubuh manusia, sehingga manusia tadi menjadi rosak dan ikut sekali perangai syaitan. Jadi hari ini yang keenamnya ialah syaitan dia akan masuk ke dalam diri manusia menerusi sifat dengki. Maka aku hadapi dengan keadilan Allah dalam membahagi makhluknya, bersendikan ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membahagi-bahagikan penghidupan mereka di dunia, maka dengan itu saya dapat mematahkannya. Jadi ulama hakim ni kata, dia kata syaitan masuk ikut dengki. Asal dengki. Dengki pasal apa dia? Pasal dalam ni pun disebut ni. Kenapa orang dengki ni? Kerana ada orang yang tak setuju dengan pembahagian Allah Ta'ala kepada makhluk Allah Ta'ala, terutama sekali sesama manusia. Sebab ada di kalangan manusia ini yang Allah Ta'ala bagi lebih dia, bagi lebih, sama ada lebih harta ke, lebih ilmu ke, lebih apa dia kata, lebih segala-gala lah, lebih anak ke apa benda. Jadi bila ada hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi lebih, maka pada masa itu hak mana rasa kurang, dia rasa kurang. Cuma kalau dia cek, dia ada kelebihan dia. Cuma dia berasa dia kurang. Aku kalau ibarat kata ada RM10, dia ada RM100. Dia nampak beza, different RM90. Perbezaan dia. Dia tak tahu maknanya dia yang miskin ni kadang-kadang ada lebih. Lebih dia apa dia? Aku tak ada hutang. Orang kaya nampak kaya-kaya tu, sekali bisnes dia lingkup, bankrupt. Oh, baru tahu rupa-rupanya dia dengan masjid dia yang besar ke, dengan kereta dia, rumah dia, hidup mewah, rupa-rupanya berhutang. Kalau berhutang aku pun boleh nak beli masjid, ataupun nak beli BMW ke apa benda. Sampai sekali lingkup je bisnes, bankrupt. Yang kawan ni lebih dia apa dia? Tak ada duit. Nak lingkup apa dah tak ada duit, mega pun tak, hutang tak ada, settle masalah. Itu lebih dia, mati kosong. Semalam saya ada berborak dengan satu orang, zahir dia bagus, dia apa ni, kelihatan kaya, tetapi hidup sederhana. Saya tanya terus terang, Haji ada hutang? Dia kata dia tak ada hutang. Tapi nak kata sederhana dari sudut maknanya kemewahan hidup dia boleh dilihat pada kereta dia pakai Honda Accord. Lepas tu bini dia pun ada. Cuma rumah dia anak pun tak ramai, hidup biasa. Saya tanya dia, ada hutang? Tak ada. Tetapi kalau setakat ada apa ni, ada peluang yang melibatkan apa ni, on the spot nak 2-3 ribu tu nak beli saham ke benda, dia boleh bagi terus. Tapi hutang tak ada. Jadi kalau nak ceritanya, kita tengok kadang-kadang hidup dia biasa, Honda Accord yang baru dia beli, dan yang lain-lain mungkin tengok dengan gayanya dengan BMW 7 siri, 5 siri ke apa benda, maka kita rasakan yang itu lagi hebat.
Tapi rupanya bila dia cek, mungkin dia punya tanggungan dia lebih besar daripada pendapatan dia. Ya. Baik, jadi dengan sebab itu, kalau kita yakin dengan keadilan Allah Ta'ala di dalam membahagikan rezeki itu, tak timbul perasaan kita nak dengki kat orang. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi lebih ilmu. Saya selalu sebut tentang ilmu. Kadang-kadang keilmuan orang ini orang dengki juga. Ya. Sebab itu maknanya dalam hadis pun disebut, ada orang yang belajar ilmu agama ni diyubahi ulama. Dia nak lawan ulama. Bukan lawan, dipanggil yubahi ni lebih pada nak bertanding. Dia belajar agama tu nak lawan ulama yang lebih besar. Itu dalam kitab, dalam hadis ada sebut. Kenapa disebut? Sebab ulama pun kadang-kadang tak terlepas pada benda lagu ni. Sebab tu saya sebut dalam khutbah yang minggu lepas tu, minggu lepas juga. Ya. Ulama pun kena elakkan daripada melakukan fitnah. Tapi bila saya sebut lagu tu, ada satu orang ulama, ustaz, masuk dalam saya punya WhatsApp, ada orang hantar, dia kata Dr. Hamzah telah mengatakan ulama dan buat fitnah. Cepat benda tu. Sekarang saya ingat saya ingat 1 jam lepas khutbah tu, saya terus terima WhatsApp. Saya kata, saya balas nak cerita lah ni. Saya kata, ustaz dengar tak khutbah anak? Kalau saya sebut pun ustaz tu, tuan-tuan kenal tu. Dia lama tak jawab tu, 2 hari baru dia jawab. Dia kata anak tak dengar. Cuma anda dengar daripada satu orang ustaz. Kebetulan dia, ustaz tu saya jumpa. Saya pun suruh tanya ustaz tu, anak kata ustaz tanya ustaz tu, dia dengar khutbah anak. Anak tak kata pun ulama fitnah. Anak kata orang surau, orang masjid, ustaz, ulama jangan buat kerja fitnah. Kalau orang luar buat kerja fitnah itu biasa. Kalau ingat balik khutbah saya pun minta ajar tadi, tolong hantar video YouTube. Saya nak dengar balik, pokok saya terlepas cakap. Dengar balik tak ada. Saya kata lagu tu lah, jangan buat kerja fitnah. Walaupun kita ni ulama ke ustaz ke orang surau, orang masjid. Tapi yang disebarkan ialah saya kata ulama ni buat kerja fitnah. Jadi makna di sini tuan-tuan, hak ustaz yang mula-mula terima tu, yang dikata saya tak dengar, saya tak dengar khutbah ustaz. Dia pun saya sebut terus. Saya kata ustaz, kita ni ustaz kan? Takkan ustaz lupa kepada satu ayat, injakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila kamu dengar satu berita, kamu cek. Dia ni dah sebar dah dalam kalangan geng ni. Ustaz yang dengar tu pun buat kerja fitnah dah. Anak baru sebut jangan buat kerja fitnah, dah buat fitnah dah. Ini dia, tuan-tuan. Jadi maknanya benda syaitan ni dia tak kira siapa ulama tu, ustaz tu, guru. Dia terus jangan duk kata seronok jadi ustaz, guru, ulama. Syaitan tak gila, syaitan lagi gila. Hak gila tu lagi power. Hak gila goda dia supaya buat kerja yang tak elok, supaya rosak dia punya amalan dia, lagi power. Baik, dalam bab hasad dengki, mana kelebihan yang ada pada orang, maknanya ialah dia kita hanya bersyukur pada Allah. Setakat ni hak aku ada kelebihan. Ada kalau di kalangan ulama ni pula macam yang saya cerita semalam, Ustaz Al-Bari, Abdul Bari. Dia ni kalau bulan puasa dia akan dijemput sebagai imam di Masjid Muhammadi Kelantan. Time dia tu memang penuh lah. Dan dia imam di Masjid Kebangkitan. Tapi bila dia pergi, maknanya ke Masjid Muhammadi ni masjid negeri lah kalau kita Masjid Syalam, maknanya dibayar sebanyak 1,500 satu malam jadi imam. Sebab memang dia pakar ilmu tajwid. Ayah dia pun yang saya kata lepas Tuan Guni Aziz tu, ayah dia yang ada dalam gambar. Dia ni tuan-tuan, lebih dia yang saya rasa tak ada lah, jarang ada pada ustaz. Kerja dia apa dia? Tuan-tuan tahu? Kerja dia beki komputer. Seorang yang hafiz, pakar dalam dari sudut tajwid, taranum apa semua, tapi dia boleh beki komputer. Ada kedai dan dapat kontrak. Dia pandai. Dan dia menceritakan dia pandai tu bukan kerana dia belajar. Tuhan bagi ke dia beli 7 biji komputer, beli pertama dibuka-buka tak boleh nak pasang balik.
beli kedua, last kali yang keenam baru dia expert dalam bab komputer. Lebih dia. Habis kalau nak main dengki, letihlah kita. Kita katalah ustaz yang ini ngapa Quran saja. Boleh ngapa saja. Tak lagi dah hak lain. Ataupun dia pakai dari sudut ilmu fiqh ke benda, tapi dari sudut yang lain mungkin dia tak lagi. Jadi dia ni ada satu kepakaran dari sudut agama, satu dia pakai dari sudut baiki komputer. Yang imam yang kita jangka kemungkinan kita akan ambil yang kata anak murid dia tu Imam Muhammad Akash yang kata belajar di Umul Qura Mekah, yang jadi imam di Kadi baru ni. Dia hafal Quran dengan tok guru tu lah juga. Tapi dia agak expert lah, nak kata expert dah. Agak expert pakar ataupun minat dalam main saham. Dia tahu ilmu saham. Ilmu saham ni yang saya kata antara yang pakar di sudut saham Islam tak Islam, Dr. Daud Bakar yang duduk sebelah tu. Sekarang dah pindah ke lain. Dan juga Dr. Akram. Ini Zeti memang sayang dulu ya. Di Malaysia ni antara yang disayang Zeti apa tu, Governor Bank ya. Jadi dia minat saham yang kawan tu yang apa tu yang kita jemput baru ni lah 2 minggu lepas. Dan dia main saham tu seumur, dan dia ada kekayaan dia yang agak luar biasa. Dalam usia 22 tahun, 23 tahun. Dia jadi imam di Masjid Kelana Jaya pakai expire. Sampai pihak masjid Kelana Jaya pun menggigil nak bagi berapa ke dia ni. Untuk imam Hafiz ni. Pakai expire. Lepas tu Mercedes yang yang expire. Jadi itu kelebihan yang Allah Taala bagi. Dia belajar saham, dan dia cerita ke saya pun tak pernah dengar istilah saham. Dia tengah belajar sikit-sikit. Tapi maknanya dia bahagian tu dia pandai. Dan dia berjaya, dan ada kalanya dia kata kadang-kadang dia jatuh. Okey. Tapi maknanya saya menghormati orang yang macam ni, dia hafal Quran dan dia ada ilmu dunia. Itu kelebihan yang Allah Taala bagi. Kalau kita nak dengki, kita tak ke mana-mana. Orang dengki ni dia tak akan ke mana-mana. Dengki dia ada dua. Dia akan ada tindakan action selepas pada itu. Bila mari dengki itu dilayan godaan syaitan, maka dia akan bertindak. Pertama, dengki cara kuno. Dengki cara kuno dia main untuk bomo, sihir. Dengki cara moden dia akan main pistol, upah gangster, tembak kau benda, ataupun apa-apa yang boleh meruntuhkan bisnes lawan dia kau benda. Jadi ini akibat daripada dengki. Itulah yang juga yang berlaku kepada Habil dan Qabil. Qabil dengki kepada Habil kerana dapat berkahwin dengan adik-beradik yang bersilang, dan adik-beradik perempuan itu lebih cantik daripada yang sepatutnya Qabil boleh kahwin. Jadi kelebihan Habilnya dapat bini, dapat isteri walaupun adik-beradik, tapi masa itu dibolehkan dari syaratnya boleh kahwin adik-beradik, tapi kena bersilang. Dia bersilang ya. Jadi masa tu pula lahirnya Qabil, lahir saya tengok nama katalah Mina. Qabil dengan Mina lahir keluar ya. Lepas tu Habil keluar dengan Zainab contohnya. Nama saya tengok itu contoh. Jadi Habil dia boleh kahwin dengan Mina, Qabil kahwin dengan Zainab. Dia bersilang. Dia tak boleh kahwin dengan yang keluar sekali tu ya. Jadi Qabil dia rasa tak senang hati, maka dia mengambil tindakan apa? Dia bunuh. Jadi bunuh ni semua yang bagi daripada dengki dia. Nak kepada harta, kekayaan utama sekali. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alna minal mu'minin wal islamin wa nahnu alhamdulillah.